Kita sering mendengar nombor-nombor yang besar diutarakan oleh Perdana Menteri setiap kali bersembang tentang pelaburan masuk dan sebagainya. Hari ini, saya akan ajarkan anda apakah erti sebenar nombor-nombor besar yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri itu. Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini sesi kita ialah sesi melawan sembang Perdana Menteri, di mana kali ini saya akan fokuskan kepada nombor-nombor yang sering disebutkan oleh Perdana Menteri setiap kali menyebut tentang pelaburan-pelaburan yang dikatakan masuk ke dalam negara kita ini, di mana benda ini sentiasa menjadi naratif anak-anak papa dalam usaha untuk menaikkan martabat kerajaan perpaduan madani ini dan juga cuba untuk memperkotak-katikkan kebijaksanaan dan intelek rakyat Malaysia. Ada 3 perkara yang Perdana Menteri pernah sebut yang saya rasa perlu dibetulkan di sini. Yang pertama, komitmen pelaburan. Yang kedua, pelaburan diluluskan. Dan yang ketiga, jumlah FDI yang dicatatkan. Di mana benda-benda ini saya perlu betulkan satu persatu. Yang pertama, komitmen pelaburan. Benda ini pernah disebutkan oleh Perdana Menteri pada tahun lepas ketika beliau telah mengumumkan bahawa sudah ada komitmen pelaburan dari China berjumlah 170 bilion ringgit lebih kurang, dan ini telah pun dilambung oleh anak-anak papa. Ada pelaburan baru sampai 170 bilion masuk ke dalam negara kita ini. Adakah benar? Apakah maksud komitmen pelaburan? Komitmen pelaburan maksudnya ialah seseorang ataupun mana-mana syarikat itu telah menyatakan mereka ini berminat hendak melabur dekat negara kita ini. Sampai satu tahap, mereka telah pun menandatangani MOU ataupun perjanjian sefahaman, di mana MOU ini kiranya nak bagi tahu, aku nak bagi tahu kau yang aku nak melabur dekat negara engkau, dan engkau pun faham yang aku nak melabur dekat negara engkau. Tetapi itu sekadar komitmen. Komitmen ini belum tentu dia akan masuk, sebab dia bukan sahaja komit dengan negara kita, tetapi dalam masa yang sama juga, dia juga telah komit dengan negara-negara lain yang datang untuk berjumpa dengan dia bagi menarik masuk pelaburan dia ke dalam negara tersebut. Dalam banyak-banyak perkara berkaitan dengan pelaburan, perjanjian-perjanjian dan sebagainya, komitmen pelaburan adalah benda yang paling cikai sebenarnya. Sebab kalau setakat komitmen, benda itu tak ada benda sangatlah. Sebagai contoh, ibarat seorang lelaki dan seorang wanita. Lelaki itu kata, okey, aku komit nak kahwin dengan kau. Tetapi selepas itu, mungkin 2-3 hari selepas itu, dia mungkin bertunang dengan orang lain dan juga berkahwin dengan orang lain. Sekadar komit sahaja, cakap di mulut tetapi tidak ada apa-apa black and white. Jadi kalau mana-mana pemimpin, tak kira kerajaan sekarang atau selepas ini sebut, kita sudah ada komitmen pelaburan banyak ini, percayalah, jangan melompat dahulu. Belum tentu apa yang telah dikomitkan itu menjadi kenyataan. Yang kedua, kalau anda masih ingat baru-baru ini, Perdana Menteri telah menyebutkan pelaburan diluluskan sepanjang tahun 2023 ialah berjumlah 329 bilion ringgit. Sekali lagi anak-anak papa melompat kegembiraan kerana mengatakan lihatlah betapa tingginya nilai pelaburan yang telah diluluskan. Benda ini saya telah beritahu dekat video saya yang ini, di mana pelaburan yang diluluskan itu tidak bermaksud pelaburan itu dah confirm masuk. Dalam kes ini, mungkin ada satu syarikat hendak melabur dekat mana-mana negara untuk buat satu barang. Dan negara kita pula telah mendapatkan kelulusan daripada Kementerian Kewangan kita untuk berunding dengan syarikat tersebut bagi cuba untuk membawa masuk pelaburan itu ke negara kita ini. Kiranya negara kita telah pun memberikan kelulusan kalau negara itu nak masuk ke dalam negara kita. Tak payah lagi dah lalu adaptif, kelulusan telah pun diberikan. Tetapi dalam masa yang sama juga, beberapa negara lain juga telah memberikan kelulusan masing-masing untuk wakil-wakil negara-negara tersebut mengadakan perbincangan dengan syarikat yang hendak melabur itu. Juga telah memberikan kelulusan kalau wakil syarikat itu nak masuk ke negara itu, mereka dah dapat kelulusan. Jadinya, walaupun Malaysia katakan dah luluskan pelaburan daripada syarikat ini, Thailand pun mungkin dah luluskan, Indonesia pun mungkin dah luluskan. Dan syarikat itu akan memilih mana-mana daripada negara-negara yang telah meluluskan pelaburan tersebut untuk dia masuk ke dalam mana-mana tempat yang lebih mendatangkan faedah dan keuntungan bagi dia. Ibarat yang saya diberikan kat sini ialah kita dah dapat green light daripada mak bapak kita untuk pergi meminang seorang perempuan. Mak bapak perempuan itu pun dah bagi green light untuk kita datang meminang anak perempuan dia. Tetapi anak perempuan dia nak pilih kita sebagai suami ataupun tidak, itu belum tentu. Especially kalau ada 4-5 orang lagi lelaki yang datang meminang dia dalam masa yang sama. Dia sudah ada option, dia akan pilih lelaki yang lebih baik untuk dia. Dan yang ketiga,
jumlah FDI yang masuk ke negara ini sampai 900 bilion lebih. Benda ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri beberapa hari lepas, kalau tak salah saya semalam ataupun lusa semalam, di mana Perdana Menteri telah mengumumkan jumlah pelaburan FDI yang telah masuk ke negara kita ini telah mencatatkan nilai rekod sebanyak 926 bilion ringgit. Sangat-sangat tinggi. Anak bapa pun menjerit dah. Nampak di bawah PMX pelaburan kita mencatatkan rekod sampai 900 bilion lebih. Hebat sangat-sangat. Jawapannya tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya nilai 900 lebih bilion itu adalah jumlah terkumpul sejak data berkenaan dengan pelaburan ini mula dicatatkan oleh DOSM sejak tahun 1999. Kebanyakan data-data yang kita ada dekat negara kita ini mula dicatatkan oleh Jabatan Perangkaan sejak tahun 1999 dan jumlah itulah yang 900 bilion ini dicatatkan sejak detik itu. Bermaksud bila Perdana Menteri katakan yang pelaburan FDI dah masuk negara kita ini dah jumlah 926 bilion, anda kena faham, itu jumlah yang merangkumi zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin Yassin, zaman Najib Razak, zaman Pak Lah dan juga 2 kali zaman Mahathir. Jadinya 900 bilion itu bukan masuk di dalam zaman Anwar Ibrahim seorang. Sebagai contohnya, anda boleh tengok dekat kerajaan-kerajaan yang saya berikan dekat sini. Di mana kalau anda perhatikan, jumlah yang masuk dekat negara kita ini untuk FDI pada tahun 2023 hanyalah lebih kurang 47 bilion saja. Sedangkan jumlah yang masuk FDI dekat negara kita ini pada tahun 2022 ialah lebih kurang 86 bilion. Jadinya tuan-tuan dan sekalian, inilah jumlah-jumlah kalau kita kumpulkan, dapatlah kita jumlah 926 bilion daripada tahun 1999 sampailah ke hari ini. Lagi sekali saya tekankan, ini bukan bawah Anwar seorang. Ini bawah semua kerajaan yang pernah mentadbir negara kita ini dari dulu sampailah ke sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, video ini bukanlah untuk merendah-rendahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan juga untuk mempelekikan kerajaan Perpaduan Madani, tetapi lebihnya untuk memberikan anda satu ilmu betapa kalau ada sesiapa yang sebut nombor-nombor ini, tak kira siapa pun selepas ini, anda fahamlah bahawa nombor-nombor itu anda kena cek dahulu ianya mewakili apa dan jangan terus cepat terinzal. Sebab kadang-kadang kita ini terlampau dilekakan sangat dengan nombor-nombor yang besar dan bombastik. Tetapi apa yang diwakili oleh nombor-nombor itu sebenarnya jauh lebih sedikit berbanding dengan apa yang kita fikir-fikirkan. Dan jangan kerana Sani Hamzan pernah kata macam ini, maka kita pun terikut-ikut rentak mereka. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.